Sebelum ini dia beritahu kepada kita kelebihan orang yang menunaikan kewajipan dan kebajikan melalui harta benda. Sama ada memberi zakat, memberi nafkah pada anak isteri, memberi sumbangan fi sabilillah, dia beri pahala yang sangat besar. Maka dalam ayat yang kita baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberi amaran yang keras, seksa dan bencana yang menimpa dunia dan akhirat kepada orang yang mengambil harta secara haram, terutamanya melakukan riba, termasuklah juga rasuah, menipu dan seumpamanya. Dia khususkan di sini riba, kerana riba adalah dosa yang besar, termasuk dalam dosa besar yang disenaraikan oleh Allah di dalam Quran dan disenaraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang berkait dengan dosa besar. Apakah yang dimaksudkan dengan riba? Riba maknanya lebih. Yang dimaksud di sini ialah mengambil lebih daripada yang sepatutnya. Para ulama membahagikan riba itu kepada dua bahagi. Yang pertama dikenali dengan riba nasa ataupun riba nasi ataupun riba nasi'ah. Yang kedua riba al-fadl. Riba nasa ialah lebih yang ditetapkan mengikut masa yang ditetapkan. Kita beri pinjam kepada seseorang, sekiranya dia tak boleh, kemudian kita tetapkan kepada dia, setelah dia pinjam duit kita, setiap tahun kena bayar sekian peratus daripada yang kita beri pinjam kepadanya, tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap tahun. Lebih yang ditetapkan mengikut masa yang ditetapkan. Kerana konsep muamalah di dalam Islam bukan sahaja untuk dapat untung, tetapi untuk bertolong-menolong di antara satu sama lain. Riba menghilangkan tolong-menolong. Orang yang berhutang biasanya orang yang terdesak. Jangan kita mengambil peluang daripada orang yang terdesak. Islam mengharamkan mengambil peluang daripada orang yang terdesak, beri pinjam kepadanya, setelah tak boleh bayar maka ditetapkan dia bayar sekian banyak. Tak boleh bayar setahun, kena tambah, 2 tahun kena tambah, 3 tahun kena tambah. Akhirnya sama banyak dengan hutang yang asal. Akhirnya lebih banyak berhutang yang asal. Begitulah jadinya. Riba ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Haram. Haram. Termasuk dalam dosa besar yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim yang disebutkan surah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba dalam keadaan ganda berganda. Yang dimaksudkan ialah riba nasa ataupun riba nasi'ah. Yang kedua riba al-fadl. Riba al-fadl ini ialah beri pinjam. Disebut dalam hadis, beri pinjam gandum dibayar dengan gandum. Beri pinjam emas bayar dengan emas. Beri pinjam perak bayar dengan perak. Beri pinjam gandum bayar dengan gandum. Cumanya di Madinah zaman Nabi tak ada beras. Maka ulama mengatakan termasuklah beri pinjam beras bayar dengan beras. Beri pinjam garam bayar dengan garam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kita bila kedua kahwin, maka pinjam beras sekian-sekian gantang, kemudian bila mau kahwin aku bayar pula sekian-sekian gantang. Itu riba. Riba al-fadl tidak dibenarkan kecuali dengan yadan biyadin. Yadan biyadin, unjuk-berunjuk di antara satu sama lain. Tak dibenarkan kalau barang yang sama. Kalau beras dengan gandum itu lain, beras dengan jagung itu lain. Ini barang yang sama. Kalau berhutang bertangguh, maka ini riba al-fadl. Riba al-fadl ini di sisi jumhur ulama adalah haram. Sama macam riba itu juga. Cuma di sisi mazhab al-zahiriyah menetapkan apa yang disebut dalam hadis saja. Orang dengan beras tak ada, maka tak ada lah. Pendapat ini lemah.
Kerana Nabi sebut apa yang ada di Madinah. Madinah orang tak tanah padi, maka Nabi tak sebut lah. Maka hukumnya sama lah. Ribal fadl juga adalah haram. Adalah haram. Kerana sudah tentu akan berlaku lebih kurang dalam masa membayar balik. Maka tak dibenarkan kecuali unjuk berunjuk. Biadam biadin. Unjuk berunjuk. Itu dibenarkan oleh syarak. Kalau bertangguh, maka termasuk di dalam riba. Dan riba adalah dosa besar. Digambarkan pada malam Isra dan Mi'raj. Orang yang makan riba ini berenang di dalam sungai darah. Ada orang duduk di tebing dan melontar batu ke dalam mulutnya. Perutnya besar macam rumah. Dan mengikut hadis yang lain, Nabi melihat dalam satu mimpi yang benar, orang yang makan riba perutnya besar macam rumah, dikelilingi oleh ular-ular yang bisa. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan betapa besarnya dosa riba. Dan riba ini adalah penindasan. Dalam dunia hari ini, riba telah menjadi perkara yang bergelomang dalam kehidupan manusia. Bergelomang dalam kehidupan manusia dengan penubuhan bank-bank di seluruh dunia. Dan bank ini memberi pinjaman secara riba. Sudahlah riba dipanggil faedah lah. Pinjaman yang ada faedah, baru tak ada faedah. Faedah apa menata riba? Riba faedah pula. Kadang-kadang dia tukar nama interest. Kena mengaji kitab kuning, orang tanya hukum interest apa? Halal. Sebab apa? Tak ada dalam kitab. Memang kata interest tak ada dalam kitab. Kata faedah, ini hak jenis tak mengaji masalah semata. Ini satu hal. Ada ulama-ulama yang mengaji kitab apa yang ada dalam kitab, dia tak mengaji masalah semata. Sekarang ini muamalah ekonomi telah dimodernkan. Berlakunya muamalah secara bank ataupun disebut bank ataupun bangku. Perkataan bank berasal dari bahasa Itali, bangku. Bangku ni baku. Kita panggil baku. Kerana di zaman dulu orang pinjam duit, dengan yang beri pinjam dia menggunakan baku, bangku. Pinjam dengan mengadap bangku dia, nak pinjam banyak mana dia tulis atas baku. Maka dinamakan bangku. Perkataan bangku perkataan bank. Muamalah bank, muamalah ni adalah riba kalau sekiranya pinjaman yang diberi itu ditetapkan mengikut masa yang ditetapkan. Islam membenarkan mudarabah ataupun qirah. Mudarabah dibenarkan oleh Islam. Kalau sekiranya kita beri pinjam untuk dapat untung, dia nak berniaga, kita beri pinjam ke dia. Beri pinjam, berjanji, kalau untung, beri sekian-sekian peratus daripada keuntungan. Kalau untungnya banyak, peratusnya banyak. Kalau rugi, tak ada. Saya macam itu juga. Ini dibenarkan oleh syarak. Mudarabah diizinkan oleh syarak. Dibenarkan oleh syarak. Riba diharamkan oleh syarak. Kerana syarak mahu supaya sama-sama memikul berat dan ringan, untung dan rugi. Kalau sekiranya kita beri pinjam, dia akan dasar itu menolong dia berniaga, dan kita nak melibatkan sama, kita beri modal dia berniaga, maka kita boleh mengambil untung. Tapi jangan ditetapkan. Kalau rugi pun kena bayar juga. Itu tidak boleh. Kalau macam tu jadi riba yang diharamkan oleh syarak. Dosanya sangat besar pada hari kiamat kelak. Hari ini riba ni telah disebarkan oleh orang Yahudi. Memang dalam kitab agama Yahudi yang telah diubah, yang telah dipilih oleh ulama-ulama Yahudi yang jahat, riba haram sesama bangsa Yahudi. Kalau riba dengan bangsa lain tak apa, boleh. Bahkan ada ulama dia kata boleh pahala pula kalau riba dengan bangsa lain. Tujuannya ialah untuk menindas, untuk menekan, untuk menindas bangsa yang lain, dan mereka menguasai bank di peringkat dunia. Hari ini ada bank dunia, ada tabung keuangan antarabangsa. Ini semua melakukan muamalah riba. Bukan saja peringkat orang tak boleh bayar, peringkat negara pun tak boleh bayar. Peringkat orang
Dia pinjam duit daripada bank. Kerana nak buat itu dia, niat dia kalau boleh hutang nak bayar balik. Tak apalah. Faedah tu boleh bayar balik. Dia tak jadi begitu. Dia akan jadi perniagaan dia tak berkat. Bila riba tak berkat. Bila berniaga tak boleh bayar balik. Hutang pula sekali lagi. Riba sekali lagi. Saya bayar balik pula. Lepas tu riba kau tambah. Hutang pula saya. Lubang kau besar semua. Makin lama lubang makin besar. Ini adalah balak daripada riba. Negara-negara dunia, negara miskin yang disebut dalam istilah ekonomi antarabangsa dengan negara yang sedang membangun. Negara yang sedang membangun. Kononnya sedang membangun. Kena tolong negara-negara ni kerana negara sedang membangun. Maka bank dunia bantu dia kerana dia sedang membangun. Siapa tak bangun-bangun? Namanya sedang membangun, tak bangun-bangun. Ini adalah faedah daripada riba. Di sini hikmatnya Allah Ta'ala mengharamkan riba. Dan disebut dalam ayat ini dengan keras, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidaklah mereka itu berdiri, yakni berkubur bila hari kiamat. Terjemahan dia tak sebut. Ulama tafsir menyebut yang dimaksudkan sini bila dia bangkit daripada kubur pada hari kiamat, dia bangkit seperti orang gila yang dirasuk oleh syaitan. Kerana perangai dia di atas dunia tomok ke harta ni, maka syaitan. Kerana fikir nak kaya ke lalu dak berdali riba ke riba lah, maka dibandingkan dia macam syaitan. Malangnya riba hari ini telah menyalut semua barang-barang. Kerana perniagaan dikuasai oleh bank dunia, dikuasai oleh bank-bank yang melakukan muamalah riba. Kilang-kilang pinjam daripada bank riba. Kapal terbang pinjam daripada bank riba. Kita nak pergi ke Mekah pun naik kapal terbang dengan bank riba. Dan awak macam mana tak tahu pergi ke Mekah? Kena pergi ke Mekah juga. Mekah ke negeri. Akan tiba di akhir zaman, debu riba akan mengenai kita. Kepiah yang kita pakai ada riba juga. Kain yang kita pakai ada riba juga. Dan awak macam mana? Telanjang tak boleh telanjang, kena pakai kain juga. Pasal apa? Kain daripada kilang kain. Kilang kain, kilang benang. Kilang benang, kilang kapah. Kilang kapah, ladang kapah. Ladang-ladang yang besar dan kilang-kilang yang besar ni pinjaman daripada bank. Ataupun melakukan ansyuran daripada dengan bank. Ansyuran yang melakukan muamalah riba. Sehingga kita disalut oleh debu riba. Kuncinya kerana apa? Kerana tidak ada negara Islam. Di sinilah wajib kita mendirikan negara Islam. Ini tak sedar, tak faham. Ini susah nak beri faham, dia susah. Nak beri faham kalau tak erti, ini susah. Termasuk imam masjid. Kepiah yang dia pakai itu ada debu riba. Allah Ta'ala memaafkan kerana sudah menjadi perkara yang darurat. Walaupun dimaafkan, kita kena ikhtiar. Kena ikhtiar membebaskan diri. Kita masuk dalam hutang, tak ada makanan yang lain, yang adanya babi golek sekor depan. Kalau tak makan mati. Maka Islam membenarkan kita makan babi. Makan babi kerana darurat. Disebut ad-daruratu tubihul al-mahzurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha ataupun biqadariha. Darurat itu menghalalkan yang haram, dan darurat itu diqadar dengan qadarnya. Kita masuk hutang, makanan lain tak ada, daging babi je ada, maka dibenarkan makan daging babi dalam keadaan darurat mengikut qadarnya. Jangan pula peluang aku nak makan babi rumah banyak-banyak. Itu tak boleh. Inilah mereka yang tak sedar, tak faham berkenaan dengan riba yang berlaku hari ini. Tak apalah berdali apa, kita boleh sembahyang, boleh pergi ke Mekah, sudahlah. Dia tak sedar kapal terbang dia naik tu ada muamalah riba. Besi yang buat kapal terbang tu ada muamalah riba. Puncanya kerana tidak ada khilafah Islamnya, tidak ada pemerintahan Islam. Nak belajar luar negeri pun kena buat pinjaman. Padahal belajar ni sepatutnya percuma. Orang sakit patutnya percuma, air patutnya percuma, api patutnya percuma. Tetapi kerajaan yang memerintah dunia hari ini berniaga habis. Berniaga ni ada muamalah riba pula.
menjadi masalah. Kalau kerajaan Islam, belajar percuma. Kalau kerajaan Islam, kerajaan mengambil tanggungjawab dalam perkara yang berkait kepentingan orang ramai, dibebaskan berriba. Boleh berniaga tapi tidak ada riba. Bila tidak ada negara Islam, tak ada pemerintahan Islam, penuh dengan riba. Orang yang makan riba, orang yang jadi kerani riba, yang menulis riba, yang jadi saksi riba, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia riba. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak, riba ni disenaraikan dalam dosa yang besar. Dan diberi amaran dalam ayat ini, orang yang memakan riba itu bangkit berkuburnya pada hari kiamat laksana orang gila yang dirasuk oleh syaitan. Tak sedar ke diri bila dibangkit berkuburnya. Itu dahsyatnya. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Sebabnya ialah mereka berkata sesungguhnya jual beli itu macam riba juga. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kerana puak-puak ni mengatakan dah apa. Supa jual beli juga. Ini keperluan ekonomi semasa. Keperluan ekonomi moden. Terpaksa kena riba. Timbul cakap-cakap begitu. Jangan main dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab dosanya lebih besar kalau orang itu mempermainkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bila menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, murtad, wa'iyadzabillah, keluar daripada agama Islam. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan daripada Allah Ta'ala, daripada Tuhan, lalu dia berhenti, maka yang terdahulu diampun oleh Allah Ta'ala. Urusannya kembali kepada Allah. Apabila Nabi SAW membuka Mekah, di antara ucapan yang diucapkan ialah mengharamkan riba. Riba yang pertama yang aku haram ialah riba pak saudara aku Sri Abbas. Pak saudara aku dulu sekali, pak saudara Nabi ni kaya, dia dulu sekali, tak boleh. Dan orang lain begitulah juga. Walaupun dia pak saudara Nabi, kalau makan riba masuk neraka. Walaupun pak saudara Nabi, kalau ada orang Nabi hari ni jatuh kan berapa pupu tak tahu dah. Jangan ingat tak apa riba, tak boleh. Nabi kata pak saudara aku si Abbas, ini riba yang pertama yang aku pijakkan, yang aku hapuskan, yang aku larangkan. Tak kira nama Said apa pun, kalau riba habis jadi Said Abu Jahal, Said Abu Lahab, akan jadi begitulah. Di mana riba tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya dia bertaubat, maka Allah Ta'ala ampun yang telah dulu. Tak perlulah dia bakar rumah ni hak riba gitu, kata nak riba itu nak bakar lah. Cukup bertaubat, hak dulu Allah Ta'ala ampunkan dosa. Bila sahabat-sahabat masuk Islam, ada harta-harta dia masa jahiliah dulu nak amalkan mana Rasulullah, bakar ke harta ni, jangan bakar. Bila seorang tu balik kepada Islam, yang diambil dulu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan sesiapa yang kembali semula kepada riba, mengulangi perbuatan mengambil riba, maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka yang menghalalkan riba yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah susutkan kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil riba, dan ia pula mengembangkan berkat harta yang dikeluarkan sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran yang selalu melakukan dosa. Allah Ta'ala memberi amaran, riba tidak ada berkat. Barang siapa yang berniaga melalui riba, harta dia susut. Kita lihat sendiri
milioner tu milioner, bilioner tu bilioner ni, masa dia hidup bukan main kaya banyak harta dia, beli dia mati rupanya hutang. Hutangnya bank, lubang dia besar. Tak cukup harta dia nak bayar bunga. Ini padahnya celaka. Tidak ada berkat. Perkataan berkat tidak ada dalam istilah ekonomi barat. Orang mengaji ekonomi di universiti, saya perkataan berkat tak ketemu. Kecuali kalau dia mengaji Quran, mengaji ekonomi Islam, baru berjumpa perkataan berkat. Apa makna berkat? Berkat ialah harta yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Walaupun sikit harta itu, tapi mendatangkan kebaikan dunia dan boleh pahala di hari akhirat. Kalau harta itu banyak, tidak ada berkat, tak jadi apa. Tidak senang ikut dia di atas dunia. Harta banyak, dia tak senang, anak bini tak senang. Hari akhirat teruk lagi pula. Ini tidak ada berkat. Oleh kerana itu, kita jangan duka cita kita tak boleh banyak. Kerana kita tak makan riba. Ada seorang korporat, hari ini jadi korporat besar. Masa dia berniaga dulu, dia tanya saya, macam mana? Malah yang ada hari ini mesti terpaksa. Terpaksa kena riba juga. Kalau tak riba tak boleh berniaga. Dah tak asal berniaga, dia kata asal berniaga. Asal berniaga. Hamba Allah ni, dia terima cakapan saya ni dan dia berniaga dengan tidak ada riba. Daripada kecil sehingga dia menjadi peniaga yang besar. Peniaga yang besar menjadi korporat yang berjaya dalam kehidupannya. Diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ini banyak orang yang berniaga sampai juta, sampai milion, sampai bilion. Di antaranya syarikat Bin Laden yang mengendalikan urusan Masjid Mekah dan Masjid Madinah, yang mengendalikan bantuan berjuta-juta ringgit kepada mangsa-mangsa kemalangan dalam dunia. Mereka marah itu satu bab lain. Di Mekah masih ada peniaga-peniaga yang meninggalkan riba. Di negara Arab, di negara kita pun ada mereka yang berniaga tidak dengan riba dan diberi berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau riba tak ada berkat.